Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di US 2073, Akidah Islam. Nama Muhammad Amiruddin bin Muhammad Uzaini. Nombor metrik 0201102261. Program Diploma Pengajian Islam, College University Islam Perlis COIPS. Di sini saya akan membentangkan tentang isu penyelewengan akidah dan syariah Islam yang boleh dikenal pasti dalam sesuatu ajaran sesat. Perlu ditegaskan bahawa isu ajaran sesat bukanlah suatu isu yang boleh dipandang ringan dan ditangani secara sambil lewat sahaja. Isu ajaran sesat merupakan satu isu yang amat penting kerana ia menyentuh kehidupan dan akidah seseorang Muslim. Melihat kepada perkembangan ajaran sesat yang semakin banyak bercambah, timbul satu persoalan setakat manakah ajaran sesat boleh memberi kesan kepada keislaman dan keimanan seseorang pengikut dan pengasas ajaran tersebut, selain ia memberi ancaman yang cukup besar kepada masyarakat dan negara dari aspek keharmonian masyarakat dan keamanan negara. Secara dasarnya, bolehlah dirumuskan bahawa ajaran sesat ini adalah merujuk kepada penyelewengan di dalam akidah dan syariah dan terbahagi kepada tiga bentuk. Yang pertama, mengamalkan ajaran baru yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Penyelewengan dalam bentuk ajaran baru iaitu sesuatu amalan yang diperkenalkan yang sama sekali tidak pernah dibawa oleh Rasulullah SAW dan bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Ajaran bentuk ini biasanya lahir melalui ajaran-ajaran yang direka atau dicipta oleh guru atau penganjur ajaran sesat yang menggunakan berbagai-bagai nama seperti ajaran ilmu hakikat Jahar Dumin pada tahun 1995 di Selangor, ajaran Ayah Pin, ajaran kumpulan Wahyu Allah, ajaran Tuhan Harun, dan lain-lain lagi. Ajaran yang menyalahi ajaran akidah Islam merupakan kategori kufur yang keji dan membabitkan hukuman serta implikasi yang amat berat. Dalilnya sebagaimana yang dinyatakan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah daripada agamanya, iaitu agama Islam, lalu ia mati sedangkan dalam keadaan kafir, maka orang yang demikian rasa binasalah segala amal usahanya, iaitu usaha yang baik di dunia dan akhirat. Mereka itulah ahli neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah. Dalil daripada hadis Nabi SAW pula antaranya daripada Sa'id bin Aslam radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menukar agamanya hendaklah dipancung lehernya. Riwayat Al-Mu'attab. Okey, kita teruskan kepada isu yang kedua. Mengamalkan tarikat sesat yang membelakangkan syariat Islam. Penyelewengan dalam bentuk tarikat mendekatkan diri kepada Allah sehingga tidak terikat dengan syariat Islam dan menganggap guru sebagai suci dan menyucikan dosa. Biasanya menggunakan nama-nama tarikat yang termasyhur melalui guru-gurunya menggunakan bentuk amalan yang berbeza dengan yang asal atau ianya diubah suai.
seperti iktikad yang ada pada sebahagian golongan tarekat yang menganggap bahawa sesiapa yang sudah sampai kepada peringkat tertentu dalam amalan atau tarekat yang mereka ikuti, maka dia tidak lagi bergantung kepada syariat, seperti tidak perlu lagi solat, puasa, jihad dan sebagainya. Kita sebagai umat Islam, kita wajiblah mengikuti tarekat Sufiyah, iaitu tarekat yang benar, yang sebenarnya. Para pendapat Syekh Abdul Halim Mahmud dalam fatwanya menyebut, sesungguhnya berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah merupakan jalan mustaqim, iaitu yang benar, yang Allah perintahkan kita mengikutinya. Ini membawa kejayaan di dunia dan akhirat. Setiap tarekat Sufiyah yang sejahtera hanya menyeru kepada beriltizam dengan kitab dan sunnah, sedangkan tarekat yang menyeleweng daripada itu akan membawa kepada kerosakan, sesat lagi menyesatkan. Okey, kita teruskan lagi kepada isu yang ketiga. Mengamalkan perkara syirik yang boleh membatalkan keislaman. Penyelewengan dalam bentuk amalan tradisi yang membawa kepada kesyirikan. Bentuk ini lumrahnya diamalkan oleh orang yang dianggap wali. Kepercayaan kepada dukun-dukun, pawang dan bomoh dalam rawatan tradisional. Pemujaan kubur atau pembawa ilmu tertentu, sama ada melalui menurun dan sebagainya. Seperti mencampur adukkan akidah Islam dengan akidah Majusi. Nasrani yang melahirlah ajaran terbentuk batiniah seperti roh perawat bagi membantu pesakit atau menyelesaikan masalah mereka. Semua amalan yang dilakukan adalah amalan-amalan syirik yang boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam. Allah berfirman yang bermaksud bahawa sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa seorang yang syirik kepadanya, dan Allah akan mengampunkan kepada sesiapa yang Dia kehendaki, iaitu selain daripada dosa syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Perbuatan syirik ini bermaksud suatu yang perbuatan yang menyekutukan Allah dalam apa jua bentuk, sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan iktikad, iaitu dengan menjadikan suatu yang lain sama ada makhluk bernyawa atau sebaliknya menyamai bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala jelas dianggap sebagai suatu perbuatan syirik yang bercanggah dengan ajaran agama. Apatah lagi perbuatan sesetengah orang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lebih parah apabila golongan itu wujud dalam masyarakat, kerana boleh merosakkan akidah umat Islam. Okey, kesimpulannya di sini, setiap Muslim dewasa ini sewajibnya kembali kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang merupakan khazanah yang tiada ternilai yang berupaya memimpin umat Islam ke arah kebenaran dan seterusnya menyelamatkan mereka daripada kesesatan. Rasulullah SAW memberi pesanan yang amat berharga kepada umatnya yang dikasihi lewat sabdanya yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, iaitu jika kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat buat selamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik. Selain itu, ajaran sesat membawa pelbagai kesan buruk dan dalam kehidupan manusia yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh dan utuh. Oleh yang demikian, satu anjakan paradigma harus dilaksanakan oleh badan-badan kerajaan dan swasta serta masyarakat sejagat agar dapat mengatasi masalah akidah yang sudah pastinya menyimpang
dari ajaran Islam yang sebenar. Setakat itu saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.